Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tamunya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada semua jemaah yang telah pun mendoakan saya dan juga telah memberikan sumbangan di atas musibah yang menimpa saya bulan Ramadan baru ni. Alhamdulillah, walaupun kereta hancur tapi saya hidup gila. Saya masih selamat lah, alhamdulillah. Walaupun sekarang pun tak berapa nak sihat sangat lah, sebab efek pada dada saya kan, masa kena tu dada terentak dekat besi divider jalan tu kan. Walaupun dah x-ray, masa x-ray tu doktor kata dia makan masa jugalah, walaupun tak ada yang patah dan sebagainya, tapi dia kata kesan dia lama sikit lah. Jadi saya dada tu masih sakit, dia macam cepat penat, saya tak boleh nak duduk lama dan sebagainya lah. Tapi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi meminjamkan nyawa kepada saya. Mungkin pasal banyak dosa kot kan, banyak dosa yang belum lagi terhapus, jadi Allah Ta'ala bagi kesempatan lah kan, bagi kesempatan, kau masih banyak dosa, jadi aku bagi kau peluang untuk bertobat, minta ampun pada aku, kata Allah kan. Mungkinlah banyak dosa-dosa saya yang belum terampun lagi, Allah Ta'ala alhamdulillah masih bagi peluang untuk membersihkan segala dosa-dosa itu. Kita masuk kepada pengajian kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-31. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala,
hai mereka itu yang percaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Allah, takut olehmu akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Kan? Allah Ta'ala suruh kita bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Bagaimana orang yang sebenar-benar takut ini? Allah Ta'ala rakam dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang beriman ni yang percaya pada Allah, bila disebutkan iza zukirallah, sebut akan nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Dan sebut je nama Allah, takut, rasa takut nak meninggalkan perintah Allah, takut nak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, sekalipun yang dilarang tu bukanlah bentuknya haram, tak, mungkin makruh, mungkin syubhah. Takut walaupun bukan dosa besar, tapi takut nak lakukan. Kadang-kadang kita ni rasa takut, tapi bila orang tegur, dosa tak ni, alah bukan dosa besar, dosa kecil je pun, dia tak rasa apa kan. Kadang dosa besar ni tuan buat ni, alah bukan selalu, sesekali je pun, dia tak rasa apa kan. Macam kita kata mengumpat ni dosa tuan kan. Tapi tak terus gak mengumpat, tak rasa takut dengan azab Allah, tak rasa takut kan dengan apa yang Allah bagi tahu kat kita. Orang yang buat dosa ni, yang tak bersih dari dosa ni, akan aku campak dalam neraka aku. Jadi yang dikatakan orang yang takut ini ialah sebenar-benar takut. Dan jangan takut pada makhluk Allah. Fala takhshawun nas wakhshawni. Takutlah kepada aku, kata Allah, ya? Janganlah kamu takut kepada makhluk. Tapi kita ni kadang-kadang lebih banyak takut pada makhluk dari takut kepada Allah. Kalau makhluk bagi denda, takut. Allah bagi denda, ancaman, tak takut kan? Kena denda 300 kalau langgar lampu merah, tak berani langgar. Jangan cari pasal bang, 300 kan? Allah kata langgar, tinggal solat ni aku campak dalam neraka. Kan? Tak ada rasa takut. Jadi takutlah dengan sebenar-benar takut. Janganlah kamu mati melainkan padahal kamu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Berusahalah kita supaya meninggal dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, yakni mati dalam mengucapkan 2 kalimah syahadah. Di samping mati mengucap 2 kalimah syahadah, matinya hari yang baik, bulan yang baik, tempat yang baik, waktu yang baik. Itu harapan kita lah kan. Kalau boleh mati mengucap 2 kalimah syahadah, ni paling penting lah. Kita mengharap dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau boleh mati di tempat yang baik, dalam masjid, tempat-tempat yang elok kan. Dan juga bulan yang baik, bulan Ramadan baru-baru ni kan, bulan Ramadan tengah tarawih meninggal kan. Dah lah bulannya baik, harinya pun baik, malam Jumaat bulan Ramadan, malam ganjil akhir Ramadan, Masya Allah. Kat mana mati? Kat masjid tengah sembahyang. Malam bila? Malam 27 Ramadan. Hari apa? Khamis malam Jumaat, Masya Allah. Ini boleh mati yang baik, mati yang disebut sebagai husnul khatimah. Kalau sekadar mati hari yang baik tapi tak dapat mengucap, belum baik lagi lah tuan-tuan.
Jadi dia kata janganlah kamu mati melainkan hal kamu tu Islam, Muslim. Tapi kita pun tak tahu, kita mengharap kita mati ni dalam keadaan Muslim yang mana dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Itu harapan doa kita siang malam pagi petang, panjatkan kat Allah diambil nyawa kita ni dalam keadaan kita mati tu dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalam, kata Nabi, dakhalal jannah. Siapa yang mati akhir kalamnya dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, masuk syurga dia. Kan? Hai anak Adam, bahwasanya umpama ilmu dengan tiada amal itu seperti halilintar dan kilat dan guruh dengan tiada hujan. Ilmu, dia kata dengan tiada amal. Ilmu ada tapi tak beramal. Ilmu ada tapi malas beramal, umpama seperti halilintar, kilat, dan guruh tapi tak hujan. Guruh boleh tahan lah, macam kira macam nak hujan lebat ni nampaknya kan. Kilat sama menyambar lah, tapi tunggu hujan tak hujan juga ada. Silat-silat kita dah tumpahkanlah air itu kan, air pun dah buang pula dah. Dah gelap nak hujan, buanglah air yang takung tu, nak air baru lah, tiba-tiba tak hujan pula dah. Kan? Jadi kalau ada ilmu kan, beramallah dengan ilmu. Sedikit ilmu yang kita tahu, kita amalkan. Tak perlu tunggu ilmu banyak dulu baru nak beramal kan. Kadang kita nak tunggu alim dulu baru nak beramal, penat. Walaupun sedikit tapi kita amalkan. Ilmu yang ada kita amalkan. Mudah-mudahan amal yang kita buat dengan ada ilmu ni diterima oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita beramal ni tuan-tuan tapi tak diangkat oleh Allah Ta'ala, pasal tu tak beri kesan. Kita tengok contoh baru ni lah Ramadan kan. Ramadan Alhamdulillah ramai orang datang masjid surau kan. Habis Ramadan, habis dah orang, tak ada dah. Tapi surau ni nampak sangat ketaranya lah tuan-tuan kan. Dulu masa saya mula-mula sebelum Covid dulu, jemaah sampai belakang maghrib kan. Tapi tak tahulah, mungkin surau ni dah besar ke kan. Entahlah kan, kok surau ni dah besar pula orang jadi nampak sikit. Dulu sebelum Covid lah kan, sebelum ya kalau mati Covid pun bukan ramai, tak kalah sampai 5-6 sah mati Covid, agak-agak lah kan. Dulu kan, dia tanya pengusi haji ni kan, tu kan, dulu sebelum Covid sampai belakang jemaah semayang. Tapi sekarang ni dah kurang, tak tahu pergi mana tu. Meninggal Covid, ramai betul meninggal Covid. Yang saya tahu, saya urus orang je, imam dulu. Takkan ketara sungguh tuan-tuan. Tapi tak tahulah, mungkin ekon surau ni sejuk sangat sebab dulu saya tengok Alhamdulillah. Tapi cubalah balik kan, kita usaha baliklah, tarik balik. Mungkin orang takut lagi ke nak datang surau kan, mungkin orang takut nak datang berjemaah lagi ke, tak tahulah. Mungkin setengah-setengah orang ada fobia tuan-tuan, dia takut nak pergi surau masjid lagi. Mungkin raya ya ke, tak tahulah kan, raya sebulan kan. Ada setengah tempat saya tanya, kenapa Haji tak pergi masjid lagi Haji? Dia kata takut Ustaz. Dia kata lah, saya kawan saya kena Ustaz. Dia kata tak pergi sampai lah ni. Jangan kan. Perasaan tu perasaan takut lah, mungkin lah kan. Mungkin dia pernah kena, bila dia pergi masjid dulu dia pernah kena, dia takut kan. Tapi tak ada apalah, Alhamdulillah. Sekarang Alhamdulillah, jaga je lah. Masih pakailah mask tu kan. Pakai mask, pakailah, jagalah kan. Walaupun rasa-rasa macam dah betul-betul endemik kan, tapi jaga-jagalah kan, jaga-jagalah kan. Walaupun kita dah, tapi di Saudi dah tak ada dah. Di Saudi dia dah open lah kan, dah buka lah semua dan sebagainya. Jadi kita ni walaupun rasa macam dah nak habis, sebab saya uruskan jenazah pun
jenazah COVID ni kurang lah kan. Jenazah biasa pula ramai sekarang ni kan. Macam semalam tim saya pergi urus jenazah yang aksiden di Kuala Kangsar tu kan, terbakar 5 orang tu kan. Tim saya pergi malam tadi, petang tadi katanya baru dapat DNA lagi 3 orang. 2 malam tadi dah hantar ke Terengganu. Tadi hantar ke Terengganu malam tadi tu, yang lepas DNA malam tadi tu dihantar ke Terengganu 2 orang. Satu ke Terengganu, satu lagi mana tu lah. Nanti dapat DNA pasal IC masih ada dalam poket. Masih ada dalam poket lah. Yang satu tu yang kita bawa, yang Kuala Kubu, Selayang dengan Johor belum lagi. Tadi keputusan DNA dah dapat dah. Tadi dia orang mandi, rasa-rasa malam ni jugalah dia hantar balik ke Kuala Kubu, ke Selayang, ke Johor lah kan. Malam ni insya-Allah ya. Tim saya patutnya, saya pun pergi juga patutnya, tapi dah kuliah dan sibuk. Dia orang pergilah kan, terbakar dan sebagainya kan. Doalah mudah-mudahan selamat dia orang ni. Yalah, nak terjadi nak macam mana, ada je sebabnya lah kan. Jadi kita pun tak tahu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak panggil kita kan, secara mendadak dan sebagainya. Dan jemaah kita yang baru-baru ni kan, yang bila Jumaat baru ni kan, sakit sikit kita pun pelik. Sikit pun boleh meninggal. Sakit tu penyebab je tuan-tuan. Pasal apa meninggal? Sakit. Tu lah. Sakit apa? Dada. Teruk lah. Kita pun kata tak adalah teruk. Habis tu kita pula tanya, tak teruk habis tu? Habis tu meninggal lah. Sakit sikit pun meninggal. Ada orang jatuh bersikal pun meninggal kan. Jatuh bersikal lah. Tak tahulah kadang-kadang. Yalah, nyawa bukan milik kita. Swiss-nya bukan kita yang pegang. Itu masalahnya kan. Kalau Swiss kita yang pegang, okey lagi lah kan. Ni Swiss Allah Ta'ala yang pegang. Kalau dia nak turun, dia turun kan. Jadi yalah, ramai dah jemaah kita kadang-kadang tak tahulah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa mengampunkan kita lah. Kemudian, dan umpama dengan amal tiada ilmu itu umpama pohon kayu dengan tiada berbuah. Amal tak ada ilmu umpama pohon kayu dengan tiada berbuah. Tapi masih juga boleh berteduh lah di bawah pokok tu kan. Kalau rendah tak berbuah, tapi orang dulu senang je nak bagi berbuah pokok ni. Dia ada petua dia, orang tua dulu lah. Kalau orang tua pandai kan, dia pergi kat pokok tu, dia bagi warning kat pokok tu kan. Dia ambilnya parang kan. Dia takutnya pokok tu, kalau kau tak berbuah kau aku tebang. Tak. Dia pakuk keliling tu kan. Alhamdulillah besok berbuah. Tahun depan buah pokok tu. Orang dulu lah, orang dulu kan macam tu kan. Orang dulu petua dia menjadi kan. Tak tahulah orang dulu kan. Pandai orang tua dulu. Orang sekarang tak percaya tu. Ngarut. Rupa pokok tu faham orang tua tu cakap. Tak berbuah, aku tebang. Kan? Saya selalu sakat orang tua kan. Pasal tak berbuah ni ya. Pasal cuba orang minta kita bagi buah ni. Cakap dengan pokok, kau buah aku nak sedekah dengan buah ni. Banyaklah buah dia. Kan? Ini orang tua dah, dia pergi ke pokok tu. Kau tak berbuah kau. Dia pakuk-pakuknya pokok tu. Kan? Kadang-kadang saya cakap je. Pokok ni nak berbuah banyak bersedekah, buah dia kena. Kan? Tak putus-putus dah buah datang. Kan? Orang doa kan? Saya teringat dulu satu pokok jambu air ni kan. Banyak semua buah dia tuan-tuan. Kejap buah. Buah butik buah. Pasal orang makan kan, orang ambil. Nak buah ni ambil, nak jambu ambil. Buah tak putus-putus. Tuan-tuan tak cari, cuba buat tengok. Sebab sedekah tu yang menyebabkan pokok tu jadi buah lebat kan. Tapi orang zaman sekarang tak percaya tuan-tuan. Sebab Nabi pun sebut sedekah ni boleh ubat penyakit.
dawu mardakum bis sadaqah, kata Nabi. Sembuhkanlah penyakit kamu itu dengan bersedekah. Kita kata apa, kena mengenang sakit dengan sedekah ni. Aduh. Orang sakit dia tu suruh bersedekah. Orang suruh berubat lah. Ubat lah tu sebab bila orang tu sakit, kita bersedekah. Nah, Tuhan, oh masih tak sihat lah, tolonglah doakan Tuhan ya, mudah-mudahan oh masih sihat Tuhan ya. Kita bersedekah kat dia. Kan? Dalam ramai-ramai yang kita bagi itu sedekah kita tu, ada doa orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa dia tu. Itu yang paling penting tu. Kan? Itu yang paling penting tu. Doa dia tu yang paling penting, tuan-tuan. Takkan doa je jadi elok, Ustaz. Tak, dia doa tu kadang-kadang doa petunjuk. Kita buntu mana nak cari ubat, tiba-tiba Allah Ta'ala tunjukkan, jumpakan seseorang dengan doa orang ni, kita jumpa orang tu. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni iyalah nak macam tu, nak bagi, nak dapat balik. Tak boleh kan. So itu macam kalau kita tengok ibadat kita ni, kadang ada kesan, kadang tak ada kesan. Contohlah kan, masjid kita ni lepas tarawih dah kering orang, tapi bab kata Tuan Haji tadi lah, mungkin orang raya lagi, semangat raya tu boleh hilang lagi lah kan, sebab raya pun terkejut kan. Dulu lagu bila tiba hari raya, sekarang ni lagu tiba-tiba hari raya. Lain kan. Dulu bila tiba hari raya tajuk dia, sekarang ni tiba-tiba hari raya. Tapi tak sempat makan lemang tu, menyumpah orang kan. Bodoh betul lah dia orang ni, tiba-tiba raya. Apalah bodoh, kita ni raya cepat pun marah, raya lambat pun marah. Yalah Ustaz, tiba-tiba raya, ya Alhamdulillah. Makan apa yang ada, Maggi ada, makan tak sempat rebus lemang Ustaz, tiba-tiba raya. Alhamdulillah raya. Tapi kalau pengiraan falak betul dah 29 Ramadan, mana 29 tu habis bulan tahun ni, bulan 29 dah. Dia tak 30 kan. Tapi tak tahulah. Eloklah raya cepat tu kan. Raya cepat. Malam tu saya tengah duduk-duduk lah dengan dia orang, Ustaz raya tak Ustaz? Saya kata tunggu saya tengok anak bulan jap kan. Orang dah tengok lah Ustaz, raya ke tak raya ni? Saya rasa raya malam ni. Saya kata besok raya ni. Ustaz dia kata raya hari Selasa lah. Saya kata raya hari Senin, Selasa. Dia tak percaya cakap saya. Dia tengok je bulu lemang tu dulu. Dia tengok, dia kata tak raya. Dia kata firasat saya Ustaz tak raya, raya hari Selasa. Saya kata raya hari Senin. Dia gelak-gelak tengok pengumuman, betul-betul raya hari Senin. Mengelupa mencari bulu, mengisikan ni dalam buluh. Tapi Alhamdulillah raya jugalah tuan-tuan. Syukur pada Allah Ta'ala. Raya tetap raya kan. Kemudian dan lagi umpama ilmu dengan tiada amal itu seperti busar dengan tiada tali. Macam mana nak manah? Umpama ilmu yang tak ada amal ni ialah seperti busar dengan tiada tali. Allahu Akbar kan. Panah ada, tali pula tak ada kan. Kita ini kadang-kadang ilmu ada tapi tak beramal kan. Maksud ada ilmu tu tahulah, fahamlah kan. Contoh kat luar kan, kita tahu tu rak kasut, ada ilmu tak? Adalah ilmu kan. Tapi kenapa kita tak letak kasut atas rak tu? Ada ilmu, tahu rak tu untuk apa? Untuk kasut ni, untuk letak kasut kan. Apa sebab tak letak atas rak tu? Bukan surau ni lah, tempat lain lah, ni contoh lah kan. Lebih kurang Haji kata lebih kurang, tak tahulah saya. Kita ada ilmu, bukan tak ada ilmu. Kita tahu rak tu rak kasut. Contoh, kita ada parking motor, kita tahu tak tu parking motor kan. Ada buat garisan macam ni parking sebiji sini. Kadang-kadang kita ada ilmu tapi kita tak letak tempat parking tu. Letak tempat lain, kita kata dia ni macam tak ada ilmu lah dia ni. Azab. Kau tak nampak ke ni parking gitu, motor ni parking yang kau melintang jalan kau
Kadang-kadang kan, saya duduk tengoklah negara Arab kan. Pasal apa negara-negara Arab kan, walaupun kita tengok dia macam tak ada peraturan undang-undang kan, tapi bila aku dah buat, kau tak ikut, kau tahu nasib kau macam mana. Tengok Arab kan. Tuan-tuan pernah masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Dalam Masjidil Haram tu ada rak kasut tau kan, siap nombor lagi, nombor. Dia suruh kita ingatlah nombor tu. Ni tempat kasut aku nombor 21 contoh kan. Dalam tu banyaklah rak kasut, tiang tu rak kasut kan. Tapi kadang-kadang orang kita ni dia jenis degil tau. Mana dia letaknya kasut? Bawah letaknya, tak atas lantai tu lah kan. Apa Arab tu buat? Disodoknya kasut tu, dia buh dalam plastik, dia campaknya kasut tu. Lepas tu kita keluar-keluar dah tak ada kasut. Arab ni kok mencuri lah. Maksud kasut aku letak sini hilang. Dia bukan curi lah, disodoknya bolam plastik, dicampaknya kasut kita tu. Engkau orang ni aku dah siapkan rak kasut tapi kau tak letak. Ni akibatnya, ni aku nak ajar kau, kata dia kan. Macam kita lah, kita ada ilmu, buat rak kasut, buat parking, semua kita buat komplit lah, tapi tak hati guna, tak hati guna. Inilah ilmu ada tapi tak nak beramal kan. Tahu tak semayang, tahu, habis tak semayang. Tahu tak baca Quran, tahu, asal tak baca. Semua tahu kan. Tapi kenapa tak buat? Ni yang dia kata ni, umpama ilmu yang tak ada amal ni seperti busar dengan tiada tali. Adalah panah ada, semua ada, tapi tali tu nak tarik tu tak ada. Tak ada apa tuan. Adanya rak kasut tapi tak letak kasut atas rak tu. Nak buat apa kasut rak tu? Tu kan buat piasan. Lainlah atas rak tu berbunga kan. Rak tu berbunga atas dia tu tak lah kan. Kan? Surau kita ni kita tunjuk, kita mesti tunjukkan. Kita tunjukkan. Tuan-tuan kalau pergi tempat tokong-tokong semua tu kan, Kristian semua tu kan, cuba tengok kasut dia orang. Tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan pergi orang Thailand, Siam ni kan, Wat Siam ni, tuan-tuan tengok dia punya kasut susun jana. Kita ni kadang tahu tapi kita tak buat. Sayang betul. Kita orang sepak kasut kita marah. Butuh lah dia orang ni main sepak-sepak. Tak, bukan dia nak sepak, tapi dah letak macam tu, sepaklah kau orang. Pijak kau orang, sepak kau orang, macam tu lah. Kemudian dan lagi, umpama harta dengan tiada zakat itu seperti perhumaan yang baik pada tanah yang lagang, yakni masin atas belakang tanah yang tinggi. Ada harta tapi tak nak bayar zakat. Zakat tak nak bayar, tapi harta banyaklah. Dia kata perhumaan yang baik pada tanah yang lagang, yakni baiklah tanaman tu, tapi tempat tanam tu tak kena. Tempat tanam tak kena, tak sesuai. Walaupun tuan-tuan benih yang baik, tapi tanah tu tak elok, tak edi tuan-tuan. Tanah tak baik, benih baik. Tuan-tuan belilah pokok. Tuan-tuan tengok pertanian tu buat pokok, tanam pokok tu elok, subur, kembang kan. Dapat kat kita, mati pokok tu. Aku tak tahulah apa sebab dia mati. Kadang tak sesuai dengan tanah yang ada, tak sesuai dengan baju yang ada, tak sesuai. Saya tu kadang-kadang pokok bunga kita beli, belilah nombor 4, beli pokok bunga kan, cantik pokok bunga ni, masa kat kedai tu lah dia pun belilah, wah pokok bunga, buat balik tapi tak tanya kat kedai tu, pokok ni dia tempat sejuk ke tempat panas, kalau siram air seminggu berapa kali, kena tanya lah.
Kan? Kena tanya dia sebab nak tahulah. Oh, pokok ni tak boleh siram selalu, dia seminggu sekali je siram. Pokok ni dia tak boleh panas, dia kena redup. Jadi kalau letak bawah tempat redup lah. Kalau boleh belilah yang plastik hitam yang jarang-jarang tu. Tanyalah dia kan. Baru pokok tu boleh hidup ni tak. Tengok pokok tu cantik, beli selalu. Sampai kat rumah kita jemur tengah panas. Kan? Tak kat luar kan. Sehari okey, 2 hari dah layu daun selai. So 3 hari layu 3 daun. Masuk 4 hari lah tentok pokok tu. Masuk 5 hari lah tu mampus pokok tu. Aku pelik lah pokok ni. Salah. Aku tengok itu elok subuh ni 4 hari dah mampus. Mana teruk? Tempat panas. Kan? Kok tak boleh tempat panas? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, yalah, tak nak tanya. Kan? Tanyalah. Ni nak tanya ni tuan, saya sedang nak beli pokok bunga ni lah kan. Tengok pokok ni elok subuh, nak tanyalah. Pokok ni macam mana? Dia sesuai tempat sejuk ke panas? Kan? Dia kata tak tempat redup, tempat yang sejuk, tapi seminggu sekali keluarkan dia kat matahari lah, bagi dia panas sikit. Siram air pun seminggu sekali je, jangan banyak sangat, sikit je. Oh betul, ini beli pokok harga RM30 lebih. Bawa balik 4 hari mampu. Geram tengok kan. Jadi kita kena ada ilmu tuan-tuan, kan? Kena ada ilmu. Benda-benda macam ni kena ada ilmu. Jangan asal orang buat kita nak buat, asal orang buat kita nak buat. Ilmu tak ada, kan? Ilmu tak ada tapi nak buat. Tu saya kata macam makan ubat juga lah. Sebab apa doktor bagi tahu? Kan? Farmasi dia bagi tahu ubat ni kena makan banyak ni, 1 hari 4 kali. Ubat ni boleh makan macam mana, bila kena makan, bila kena sapu kan. Dia bagi tahu. Kita kadang-kadang beli ubat, beli apa baiklah, suplemen ke apa ke, kan nak nanya pun. Ni makan bila? Berapa biji? Kan? Tanyalah. Makan dia macam mana? Hospital kan macam tu. Ni antibiotik lah tuan. Walaupun dah elok, kena makan bagi tu habis. Yang ni makan waktu sakit je, tak sakit jangan makan. Yang ini ubat ni makan waktu ni je, malam je, siang jangan makan. Semua dia bagi tahu, dia siap tulis lagi. Kita ni kadang-kadang tu saya kata suplemen kat rumah berlambak, pantang ustaz bawa beli. Ustaz kata ni bagus ni, beli. Ustaz kata ni bagus ni, beli. Makan tak agak kan? Makanlah 3 hari je, lepas 3 hari tak makan lah kan. Lepas tu datang ustaz lain pula dah. Ustaz kata ini ubat ni bagus, beli pula dah. Ubat ni gout bagus, beli. Pasal awak ada gout, beli. Kan? Makan 3 hari tak baik, tak bagus ubat ni. Beli pula ubat lain, datang pula ustaz lain, ubat ni bagus, beli pula. Berlambak atas rak atau ubat suplemen. Buang lagu tu ya. Orang makanlah istiqamah lah makan. Makanlah istiqamah betul-betul. Tanya macam mana makan dia. Makan dia macam ni. Tapi kena makan berterusan kan, kena habiskan. Kena habiskan insya-Allah. Mudah-mudahan sihat. Ni tak. Penyakit 20 tahun makan 3 hari. Orang kata 2 pagi 2 malam, kita makan 4 biji sekali malam. Nak baik ni cepat ni pasal 4 biji makan sekali satu hari. Buat kerja. Isyak bagi tahu tuan Isyak kita berhenti sebab malam ni kenuri banyak ni. Jangan jemputan tu kena pergi tuan-tuan. Orang dah jemput, orang dah berhajat, kita pergi. Isyak je kita berhenti. Jangan tunggu tambah-tambah orang yang kadang-kadang berjemaah yang kita kan, kita kena raih. Kalau dia pernah raihkan surau rumah Allah, kita kena raihkan dia. Tapi kalau dia tak raihkan rumah Allah Ta'ala, kita je raih rumah dia, penat kan. Dia surau pun tak nampak, macam mana kan. Masjid ni nampak surau pun tak nampak. Kadang-kadang kita bagi bantuan kat dia pun, dia datang tak semayang pun dia tak semayang. Mana nak bagi? Ayah kadang-kadang tuan tengok kan,
Kita nak bagi bantuan kat dia, kita suruh datang. Kita akan bagi bantuan lah. Asal nantilah. Dia datang awal dan pergi duduk kat luar. Kita kata, ni semayang dulu tuan, semayang asal dulu. Lepas asal kan kita bagi. Tak apalah, ustaz semayang dulu. Aku disuruh dia semayang. Kau buat apa? Main semayang. Tak apa, semayang dulu. Kita orang tunggu. Saya tak boleh. Sebab pengalaman saya lah, saya pernah kena begitu. Itu saya tahu. Kita nak bagi bantuan ni kan. Nak bagi bantuan lah, sumbangan. Kita kata tuan-tuan, insyaAllah nama-nama ni nanti datang masjid, boleh ambil sumbangan lah. Asal nanti kita akan bagilah. Jadi datang sebelum asal lah, dia pun datang duduk kat pagar surau masjid. Tuan, masuk dulu, semayang lah. Tak apa. Ni datang tu apa ni? Nak ambil sumbangan. Sumbangan. Masuk dulu, semayang dulu. Kan kita lepas semayang kita bagi. Tak apalah, ustaz masuk dulu. Ustaz semayang dulu. Kita tunggu sini. Aduh. Aku tengah semayang pun tak khusyuk tuan. Sumbangan nak, semayang tak nak. Apalah kau. Sampai semayang kita punya tak khusyuk kan. Duk mikir dia orang kan. Nak bagi ke tak? Bagi. Hantar dah, malah aku bagi dah. So, semayang tak nak semayang, patutlah Tuhan bagi. Sampai semayang tak khusyuk kan. Berat betul lah. Manusia ni betul lah kan. Tapi sini tak ada lah, insyaAllah, mudah-mudahan kan. Kau ada macam tu, cakaplah dengan Tuhan, cakaplah dengan dia orang, kau orang ni rezeki dari Allah. Kau sembah Allah pun tak nak, macam mana ni? Syarah sikit lah kan. Ni surah tak ada buat jamaah raya? Tak boleh? Jangan buat jamaah raya, buatlah. Kita buat malam Jumaat kan. Belum lagi? Buatlah malam Jumaat, bagi kambing 3-4 ekor, panggil aku datang. Kalau bihun tak payahlah panggil. Kambing lah, kambing 3-4 ekor kan. Jidin mana? Panggil. Jinuddin tak ada ini. Panggil Jinuddin, kambing cari 6 ekor. Kita panggang kambing, bagi nasi, tengok dia orang datang. Penuh. Datang tu umpan baiknya, balon terus. Jahit tak bagi ya? Tapi kalau malam Jumaat kita buat macam Yasin, lepas itu kita ada makan-makan, kok Jahit datang, ni apa buat ni? Jamaah raya? Ni bukan jamaah raya, ni memang program kita malam Jumaat macam Yasin. Lepas itu ada makan-makan sikit. Boleh. Bila tak boleh pula. Mengusi, pandai lah. Kalau perlu jemput sikit Jais datang. Makan, kita ada buat baca Yasin kan. Mana tahu kan. Tuan kan. Kena kahwin boleh je tengok. Kan? Ni kahwin boleh kan? Tu. Kena kahwin boleh kita nak. Serabutlah dia ni. Tapi tak tahulah. Tanyalah dia orang. Kalau saya buat je. Kan? Tengok kena kahwin elok je. Melantak elok je. Kalau kita makan-makan tak boleh kat surau masjid. Covid Ustaz, Covid. Patut nak kena Covid dekat pengantin tu dulu. Pengantin tu betul kena. Dah masuk waktu kah? Belum. Masuk beritahu lah. Isyak kita berhenti. Jangan. Masuk dah? Tak berbunyi jam. Tu. Jadi tuan-tuan cukup takat tu insya-Allah, sebab kita ada kenduri tadi dah umum. Raihkanlah kenduri itu, tak apalah, majlis ilmu insya-Allah kita sambung lagi lah di lain waktu mudah-mudahan. Jadi macam biasalah, dekat luar tu macam-macam lah, siapa nak madu Yaman lah, nak apa semua ada kat luar tu nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.